Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap anak-anak semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran sirah tahun 3. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran, jom kita sama-sama bacakan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku, lancarkanlah lidahku supaya mereka faham perkataanku. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tajuk sirah tahun 3 pada minggu ini ialah persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Anak-anak semua boleh rujuk buku teks sirah tahun 3, muka surat 25. Baiklah, pertamanya anak-anak semua kena tahu dan faham siapakah kaum Muhajirin dan siapakah pula kaum Ansar. Kaum Muhajirin ialah orang Islam yang berhijrah atau berpindah daripada Mekah ke Madinah. Yang kedua, kaum Ansar pula ialah orang Islam yang menetap atau tinggal di Madinah. Seterusnya, kaum Ansar terdiri daripada dua kaum, iaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj berasal dari Yaman dan kemudiannya menetap di Madinah. Selain itu, terdapat 3 kelompok Yahudi yang menetap di Madinah. Yang pertama dikenali sebagai Bani Quraizah. Yang kedua dikenali sebagai Bani Nadir. Dan yang ketiga dikenali sebagai Bani Qainuqa. Anak-anak, siapakah yang mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar? Jawapannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Ansar mengambil kaum Muhajirin sebagai keluarga angkat mereka. Di samping itu, telah berlakunya perkahwinan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Maka terjalinlah hubungan kasih sayang dan persaudaraan yang utuh di antara mereka. Mereka saling bekerjasama dan tolong-menolong serta bersatu padu atas dasar Islam. Seterusnya, persaudaraan yang terjalin itu membawa kepada perkembangan dan kemajuan agama Islam. Kaum Ansar dan kaum Muhajirin memerlukan pengorbanan bagi membentuk perpaduan umat dan negara Islam yang kuat. Kaum Muhajirin dapat menjalani kehidupan di Madinah tanpa rasa terasing. Justru itu, anak-anak, kita dituntut supaya mewujudkan persaudaraan dalam masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum seperti di Madinah supaya perpaduan dalam kalangan kita dapat dicapai. Berikut merupakan pengorbanan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. Kaum Ansar banyak memberi bantuan dari segi harta. Yang kedua, memberi bantuan tempat tinggal. Yang ketiga, memberi bantuan dari segi tenaga. Dan yang terakhir, kaum Ansar juga banyak membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala pengorbanan yang ditunjukkan oleh kaum Muhajirin pula ialah mereka sanggup berkorban dengan meninggalkan sanak saudara, meninggalkan harta, meninggalkan kampung halaman dan yang terakhir sanggup menggadai nyawa semasa berhijrah ke Madinah. Anak-anak, konsep hijrah semasa yang boleh dikaitkan pada masa kini atau zaman sekarang. Yang pertama, hijrah dalam bentuk perpindahan. Yang kedua, hijrah dalam bentuk meninggalkan larangan. Yang ketiga, hijrah melalui perubahan sikap. Baiklah, Ustazah akan huraikan satu persatu.
Hijrah dalam bentuk perpindahan ialah yang pertama, berhijrah dalam menuntut ilmu dengan meninggalkan kampung halaman menuju ke tempat pengajian sama ada dalam negara atau luar negara. Begitu juga berhijrah dalam mencari pekerjaan. Mencari rezeki itu adalah wajib, manakala meminta-minta kepada orang lain adalah dilarang, sedangkan seseorang itu mampu untuk bekerja. Dan yang terakhir, berhijrah untuk keselamatan tempat tinggal, iaitu dengan berpindah ke tempat yang lebih selamat. Seterusnya, anak-anak semua, hijrah dalam bentuk meninggalkan larangan. Yang pertama, berhijrah dalam meninggalkan perkara haram. Yang kedua, berhijrah dalam meninggalkan perkara maksiat seperti berzina, membunuh dan sebagainya. Yang ketiga, berhijrah untuk tidak meninggalkan solat. Yang keempat, berhijrah untuk memperbaiki diri. Seseorang yang berhijrah dengan meninggalkan perkara haram akan mendapat keampunan dan pahala daripada Allah Ta'ala. Hijrah melalui perubahan sikap pula terbahagi kepada dua. Yang pertama, meninggalkan sifat-sifat mazmumah. Yang kedua, mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Anak-anak, apakah yang dimaksudkan dengan sifat-sifat mazmumah? Sifat-sifat mazmumah ialah sifat-sifat yang tidak baik atau sifat yang buruk. Contohnya yang pertama, seseorang itu suka menangguhkan urusan tanpa sebab. Yang kedua, mempunyai perasaan hasad dengki dan iri hati terhadap orang sekeliling, adik-beradik atau kawan-kawan. Dan yang terakhir, memiliki sifat malas. Jadi, sama-samalah kita jauhi sifat-sifat mazmumah. Seterusnya, sifat-sifat mahmudah pula ialah sifat-sifat yang terpuji. Contohnya, seperti seseorang pelajar yang rajin berusaha. Yang kedua, seseorang itu suka bertolak ansur di antara orang sekeliling, adik-beradik atau kawan-kawan. Yang terakhir, seseorang itu tidak mementingkan diri sendiri. Perubahan sikap daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah akan menjamin kejayaan seseorang itu di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Anak-anak, pengajaran yang terdapat dalam peristiwa persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansar ialah yang pertama, persaudaraan dalam Islam adalah berdasarkan iman dan takwa. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa berkasih sayang antara satu sama lain kerana Allah Ta'ala. Sesungguhnya seseorang yang berkasih sayang kerana Allah Ta'ala akan dihimpunkan bersama-sama di akhirat kelak. Yang ketiga, umat Islam dituntut untuk menuntut ilmu kerana talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap umat Islam. Yang terakhir, seseorang itu hendaklah sentiasa berusaha bagi mencapai kejayaan sama ada di dunia atau di akhirat. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada minggu ini. Ustazah harap video tersebut dapat membantu sedikit sebanyak anak-anak memahami tajuk persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Semoga anak-anak semua diberikan kefahaman dan berjaya di dunia serta akhirat. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu-minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.